Ketahuilah saudaraku, adalah manusia itu tabiatnya pemarah. Kita tengok yang kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia punya starting kitab dia ni memang cantik. Dia start dengan satu fakta. Nama kata manusia ni pemarah. Tuhan buat kita ni, dia pasang nafsu dalam badan kita. Dalam nafsu tu ada nafsu marah. Silap sikit nak marah, silap sikit tak puas hati, silap sikit nak berontak, silap sikit. Itu ada dalam diri manusia. Tetapinya hendaklah dilawan dan ditahan akan dia dengan sungguh-sungguh hati. Kita tuan-tuan, bila kita nak marah, kita kena ingat. Bukan kita aja pandai marah. Orang lain pun boleh marah. Kita selalu, bila kita nak marah, kita tak teringat orang boleh marah. Kita duk ingat kita nak tunjuk angin kita. Kita tak tahu orang nak tunjuk angin macam mana, kita tak tahu. Islam dia ajak kita lagu tu. Dia suruh kita ni bila masa pun modok check semua benda. Kalau berasa macam Tuhan bagi kat kita ujian sakit ni susah sangat, tuan-tuan ingat, ada lagi teruk sakit daripada kita. Duk fikir kata Tuhan awak dah dia bagi kita ni miskin susah sangat. Kita kena ingat, ada orang lagi miskin daripada kita. Selama-lamanya manusia ni dia bukan orang yang paling. Dia bukan orang yang paling. Ada orang lebih pada dia. Sama dengan kaya. Kalau dia rasa dia dah cukup kaya, ada orang, lagi ramai orang lebih kaya daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marah semua orang ada. Kontrol. Dia kata, kontrol kemarahan itu. Jangan turut akan marah itu. Kerana ialah ibu segala kejahatan yang membawa akhirnya kepada bunuh-bunuh, kepada berbunuh-bunuh dan juga berbuang-buang nyawa. Kerana marah, 1001 benda boleh jadi. Kita dalam kehidupan kita marah dekat anak ni, marah ni sampai pergi maki anak ni dengan perkataan yang kalau kita rakam, kita dengar balik, kita kata awak aku kata macam tu. Masa kita marah ni, kita maki, kita hamput anak bini kita ni macam mereka ni manusia paling tak berguna dalam dunia. Sat lagi bila kita reda balik, awaklah aku pergi cakap sampai macam tu. 30 tahun kita duk menikah dengan dia. Dia jadi bini kita. Dia duk bela anak-anak kita. 5 orang dah masuk universiti. Keluar kerja dah. Tapi hari ni marah. Kita maki dia. Macam 30 tahun tu tak ada apa. Tak ada satu kebaikan dia. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak kontrol marah kita. Waktu kita marah. Ni dia nak abang. Kerana ialah ibu kepada segala jahat yang membawa akhirnya kepada berbunuh-bunuh dan buang nyawa. Marah ni dia boleh bawa pergi sampai ke satu tahap yang kita tak jangka kita boleh buat. Boleh bunuh orang. Marah ni boleh bawa sampai bunuh orang. Dia tak pergi bunuh dengan cara bawa parang pergi tebas kawan tu. Dia tak bunuh dengan cara bawa pisau pergi radak perut kawan tu. Dia marah, dia buang marah dia cara lain. Dia pergi cari satu tok bomo manakah, santau hamba Allah tu bagi mati. Muntah darah, keluar darah berketui-ketui. Dan dia langsung tak ada rasa bersalah apabila kawan tu merana nak tunggu hari mati dia. Punca dia apa dia? Marah punya pasal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukankah apabila seseorang itu marah, mau dia sampai hilang akalnya. Dia kata bila marah ni otak habis, tak berfungsi. Semua jadi malfunction. Tak jalan otak kita. Kerana apa? Kemarahan menguasai segenap urat syaraf yang ada dalam badan kita. Maka pada masa itu redalah ia apa jadi ke atas dirinya. Dia mai tahap tu, dia kata saya akan basahkan bumi Melaka ini. Hang jebat. Sudah kata macam tu. Marah punya pasal. Baik, dia kata tak kala apabila ditahan marah itu daripada mulanya, maka zahirkan keluar, maka janganlah datangkan sebab-sebab marah itu. Itu dia. Marah ni mau kontrol daripada awal. Jangan layan kemarahan itu. Jangan zahirkan dia keluar. Kerana apa? Kerana bila dia keluar kemarahan itu, kita dah tak boleh kontrol. Tiada beberapa lama hilanglah ia. Marah ni satu time aja. Sekali lagi okey. Tapi masa dia tengah duk marah tu, kalau masa tu tak boleh kontrol, kita menyesal panjang. Berapa ramai jabat agama Pulau Pinang bagi tahu, berapa banyak duk jadi menikah pagi petang cerai. Tak ada nak tunggu sebulan pun dah. Pagi menikah petang cerai. Nak cerai lala tu juga. Tu naik kadi tutup, suruh buka tulis surat cerai lah tu juga. Tak boleh tengok dah muka dia ni.
Duk depan naib kadi tu mulut duk maki, nak aram apa aku kalau aku tahu aku tak menikah dengan hang bu. Ya Allahu Akbar, tuan-tuan, pasal apa ni sampai jadi macam ni ni? Tak ada agama ke? Tak ada apa ni jadi macam ni ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak boleh kontrol marah. Dia pergi jadi macam tu. Dia kata hilang akal dia. Sedangkan marah tu sebenarnya tak lama. Sat aja. Sama macam isu lah, isu dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, isu ni tak habis-habis. Habis minggu ni, dia minggu depan main isu lain. Minggu lagi satu dia main isu lain. Tidak ada satu isu yang tuan-tuan boleh sembang sampai 3 bulan. Tak ada. Tak ada. Kalau malam ni saya duk penat balik tajuk MH370. Tuan-tuan kata apa dia ni duk cakap. Padahal tak jumpa lagi sampai hari ni pun. Tak jumpa lagi. Tapi isu itu sudah habis. Itu kata isu. Sama dengan marah. Dia main semusim aja. Lepas itu dia habis. Sama dengan musim durian. Dia benar ni semua seasonal. Orang putih kata dia ada season dia. Begitu. Ataupun dia kata kurang panasnya dalam beberapa lama. Sabangsa dia kata kalau dia tak habis pun panas dah habis. Panas habis tu kira okey dah. Boleh sembang balik dah. Maka itulah yang dipuji syarak kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tuhan kata wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan dia akan marah di dalam hatinya. Tuhan sebut orang bagus ni apa dia? Orang yang boleh tahan marah dalam hati dia. Senang tak cakap apa, tengok asap tabik ku telinga, kiri kanan ni tabik tu dia duk buang marah. Dia macam mana lori trailer bila dia break dekat apa nama pondok tol ni. Dia lepas tu buang marah lah tu. Pasal dia lori trailer, dia tak boleh derai. Jadi kereta-kereta duk potong dia, zoom ni dia hangat. Bila dia nak buang marah dia di pondok tol lah, berhenti tu, dia lepas. Lega dia pun. Saat lagi dia masuk balik gear satu, dia jalan tu kira tak apa dah. Tak apa dah. Itu sebab hikmah dia adakan pondok tol. Ada tak? Itu kau saja sebut saja. Dan demikian itulah dia kata disuruh oleh syarak kita dengan dalil hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qal allimni syai'an wa la tukthir alayya la'alli a'ihi. Itu hadis dia. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah datang satu laki-laki kepada Nabi SAW. Nama laki-laki itu Jariyah bin Juthamah radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban ada cerita tentang benda ni. Kata dia, ya Rasulullah, ajaklah kiranya akan hamba satu manfaat yang besar bagi hamba, dan kiranya tidak tuan hamba banyak akan cakap ataupun memanjangkan bacanya, kerana payah atas hamba untuk nak faham dia. Satu orang mai jumpa Nabi yang kata Jariyah ni. Dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagi dekat saya satu pesan. Cuma kalau boleh, dia kata tak mau panjang berjela-jela. Sebab saya bila panjang, saya tak tahu apa langsung. Bagi ringkas-ringkas sudah. Jadi Jariyah bin Juthamah ni bila jumpa Nabi SAW, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, cerita mai apa-apa, ajak mai dekat aku apa-apa benda, nasihat mai dekat aku apa-apa benda, yang kalau boleh nasihat tu biar pendek aja, tak mau panjang. Pasal apa? Kalau panjang sekali lagi saya payah nak ingat, saya payah nak buat amalan. Bagi ringkas aja, dia kata, supaya mudah-mudahannya senang ingat kepada hamba. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan orang itu demikian, maka Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata dekat dia, la taghdab, faraddada miraran, kullu dhalika yaqul la taghdab, la taghdab. Bila dia minta Nabi pesan dekat dia, bagilah apa-apa pesan yang ringkas dan padat, yang saya mudah ingat, saya boleh buat amalan. Bagi mai tahu dekat saya. Nabi pun okey, hang mau ringkas, Nabi bagi ringkas. Nabi kata apa kat dia? La taghdab, jangan marah, Nabi kata. Lepas tu Nabi kata lagi, la taghdab, jangan marah. Dia kata lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Dia kata hal lain lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Pada muka hang minta ringkas. Kan? Dia kata ini sabda Nabi SAW, jangan engkau marah. Yang ni jangan kamu mendatangkan asbab
sebab-sebab yang boleh jadi marah. Dan jikalau ada marah, jangan datang ke sebab-sebab yang boleh menambahkan marah itu. Bahkan hendaklah tahan engkau sekuat-kuat hati engkau akan marah itu. Dan itulah satu benda yang Nabi bagi tahu dekat dia untuk diamalkan oleh dia. Nabi beritahu satu tu ya. Rupanya tidak puas hati laki-laki itu akan sebanyak itu pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta ringkas. Nabi bagi ringkas, dia tak puas hati pula dah. Dia minta dekat Nabi bagi satu nasihat yang simple, yang ringkas, yang saya mudah ingat dan saya mudah buat amalan. Nabi kata satu aja, la taghdab, jangan marah. Dia kata lagi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Satu ya kau beritahu. Kalau hak ni pun hang tak boleh ingat, kau tambat di tiang masjid tu duduk balik. Nabi bagi ringkas aja kat dia. Bila Nabi bagi banyak tu, jadi tak puas hati pula kepada Jariyah bin Jusamah ini. Dengan kerana sedikit amat kepadanya nasihat itu. Dia kata ringkas sangat pula. Dia kata. Maka ia pun mengulang-ulang beberapa kali. Minta Nabi ajak dan tambah lagi kepada dia. Setiap kali diminta, maka setiap kali itulah dijawab oleh Nabi SAW, jangan marah. Dia kata lain-lain, la taghdab, jangan marah. Dah yang tu tak apalah. Hak lain, la taghdab. Nabi kata jangan marah. Macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan daripada Sulaiman bin Surat, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah. Tu hadis sahih.